A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya akan menceritakan sedikit tazkirah yang tajuknya berkenaan dengan segala kebaikan itu adalah sedekah. Saya rujuk daripada kitab karangan yang bahagia Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, iaitu daripada permata buat orang-orang yang beriman. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi konsep atau semua orang ingin untuk melakukan kebaikan. Jadi kebaikan ini kita boleh pecahkan atau kita boleh berikan kepada 10 perkara. Jadi yang pertama, dengan memberi nasihat dan juga memberi teladan yang baik. Tak kiralah kita siapa, sama ada kita ini pimpinan atasan, pimpinan masyarakat, ketua organisasi ataupun ketua kepada ahli keluarga kita, maka kita hendaklah menunjukkan contoh atau memberikan nasihat yang baik dan juga menunjukkan contoh yang baik kepada ahli keluarga kita ataupun orang di bawah kita. Jadi pada hari ini seperti mana pucuk pimpinan kita, Perdana Menteri ataupun semua ketua-ketua menyarankan kepada kita supaya menjaga penjarakan sosial dan juga pakailah face mask apabila keluar daripada rumah ataupun kita ingin berhubung dengan satu dengan yang lain. Jadi kita haruslah mengikuti arahan tersebut, kerana dengan arahan itu mudah-mudahan dapat mengelakkan diri kita daripada COVID-19. Yang keduanya adalah menyebarkan ilmu. Jadi pada hari ini walaupun kita tidak ada kuliah-kuliah secara bersemuka di masjid ataupun di surau, tetapi kelas-kelas kuliah-kuliah agama kita boleh dapati face muzakarah guru-guru takmir contohnya. Jadi alhamdulillah, walaupun dugaan cabaran tuntutan untuk mempelajari ilmu agama, ilmu ini sentiasa diberikan walaupun secara online, secara meluas pada hari ini. Kan kalau sebelum ini kita hanya terbuka kepada masjid, kalau kita duduk di kalangan kelas kita hanya duduk di kelompok di dalam masjid ataupun di surau tertentu saja. Apabila dengan adanya kelas-kelas online ini, jadi boleh dikatakan sesiapa yang ada handphone di tangan boleh tekan saja. Contoh di muzakarah guru-guru takmir, semua kita boleh melihat berbagai-bagai tajuk ilmu kuliah daripada ustaz-ustaz dan juga ustazah kita pada hari ini. Dengan kita mengajar ilmu ini, memberi kebaikan, orang tak membawa pahala sebagai saham akhirat. Bukan hanya orang kata memberi pengajaran untuk dunia saja, tetapi saham di akhirat. Seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud apabila mati anak Adam itu, maka dia meninggalkan 3 perkara. Yang pertamanya anak yang soleh, yang keduanya ilmu yang manfaat, dan ketiganya sedekah jariah kan. Jadi hari ini kita alhamdulillah, kalau kita meninggalkan anak yang soleh, anak yang sentiasa mendoakan kita, jadi bahagialah kedua ibu bapa itu. Jadi yang keduanya
orang yang ada ilmu, walaupun tak banyak dia berkongsi dengan orang, menyeru kepada kebaikan, maka dikira menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Jadi kita menyampaikan kepada umat manusia sejagat, walaupun menyeru ke arah kebaikan, itu dikira ilmu yang manfaat. Jadi yang ketiga, seterusnya, merahmati orang tua di samping menyayangi kanak-kanak. Jadi kita juga sebagai anak-anak, kita dituntut berbuat baik, menghormati kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Jadi kalau yang masih hidup itu tuan-tuan dan perempuan, kalau ibu bapa kita masih ada, jadi sentiasalah kita bertanya khabar kepada mereka, kan. Jadi musim PKPP ini, jadi kalau sekiranya ditanya khabar pada ibu bapa kita yang masih ada di kampung, nak balik tak tengok tak boleh, telefon, kemudian kita bolehlah hantar duit belanja ataupun kirim barang-barang yang boleh untuk mereka gunakan untuk meneruskan kehidupan mereka. Jadi kita juga dituntut untuk menyayangi anak-anak, kan. Jadi hari ini dengan musim PKPB ini, ibu bapa seluruh Malaysia hari ini disuruh oleh kerajaan supaya bekerja dari rumah. Jadi apabila kita bekerja dari rumah ini secara tak langsung, kita boleh tengoklah anak-anak kita yang selama ini kita tak sempat nak beri kasih sayang secukupnya kepada anak-anak kita. Pagi-pagi lagi kita dah bersiap-siap, kita hantar kepada orang mengasuh. Jadi kita petang baru kita ambil, kadang-kadang malam. Jadi kadang-kadang tu apabila anak-anak tanya cara nak buat dia sekolah, kan, kadang-kadang tu kita tak penat lah, baru balik dengan jalan jam lagi, kan. Bila anak-anak ini nak minta, ibu macam mana nak buat ni kerja sekolah, buat sendirilah. Kadang-kadang orang tu pun tak sempat kita nak beri kasih sayang kepada anak-anak kita. Jadi apabila Perdana Menteri kita pada hari ini menyarankan kepada kaki tangan kerajaan dan juga swasta, iaitu memberi kelonggaran kepada mereka, sebahagiannya yang bekerja dari rumah bolehlah memberi tumpuan kepada anak-anak sambil memasak. Selepas itu kita boleh tengok anak-anak kita macam mana melayan kerenah mereka dan juga menyiapkan kerja-kerja sekolah mereka. Yang keempat, iaitu ihsan terhadap binatang. Jadi hari ini menjadi trend kepada kita. Kita tengok, boleh dikatakan kebanyakan rumah mesti ada yang memelihara. Sebagai seorang Islam, banyakkan memelihara kucing lah, kan. Mesti tiap rumah mesti ada kucing. Jadi yang kadang-kadang tu tak suka kucing pun, kadang-kadang tu walaupun dia tak suka, tetapi kasihan kepada kucing itu, kepada binatang itu, dia ada. Kadang-kadang kan ada setengah tu bila nak pergi kerja, dia tak bela kucing, tetapi dia beli makanan itu, dia bubuh dalam beg dia letak dekat kedai-kedai ataupun dekat pasar, kan. Tetapi kita kena jaga jugalah adab-adabnya. Kalau orang nak bela kucing ini, janganlah letak makanan itu dekat depan rumah, kemudian dia tak bela dalam rumah, tetapi dia tak depan makanan depan rumah dia. Kucing mai makan di rumah dia, kemudian berak rumah orang sebelah, itu tak boleh lah, kan. Jadi kita kena jaga adab-adab dia juga. Jadi ihsan kepada binatang itu adalah bagus, dituntut oleh Islam, tetapi menjaga keharmonian kejiranan juga perlu kita kena jaga. Jadi kalau kata kita pelihara kucing itu dalam rumah kita, kita kena sediakan tempat dia membuang najis, kan, supaya dia tidak membuang di merata-rata tempat sehingga bau satu rumah ataupun mengeruhkan keharmonian kejiranan kita.
Yang seterusnya, yang kelima, memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kita sebagai manusia ini tidak ada yang tidak melakukan kesalahan. Tak kiralah kita ini melakukan kesalahan dengan jiran tetangga kita. Kita sebagai ibu lakukan kesalahan juga kepada anak-anak kita, kan? Kepada ibu bapa kita, sebagai seorang ibu kepada anak, seorang isteri kepada suami, suami kepada isteri. Jadi kita ini sentiasalah memohon maaf kepada mereka, dan juga kita memaafkan mereka setiap masa. Kalau ada yang terguris hati itu, kan, hari ni orang tak perlu bercakap banyak, kan, tak perlu bercakap bicara berdepan. Kadang-kadang itu kita membuat kesalahan cara tak sedar dengan kita menaik di wall FB kita. Bagi kita tu biasa, tetapi bagi orang yang terasa pedas tu, dia terasa, kan, dia rasa kita, contohlah kita kata benda tu open, tetapi dia kata kita nak tuju dekat dia, contohlah, kan. Kita kata ni umum, kita tidak menyentuh pada siapa-siapa yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Cuma kita kata kita nak bagi nasihat saja. Tapi kadang-kadang tu kata-kata kita itu secara FB ke, cara WhatsApp ke, itu terguris hati, kan. Kadang-kadang itu, jadi kita ni sebelum kita tidur tu, malam-malam tu kita renung balik apa yang kita buat hari ni. Kita maafkanlah orang yang menyakitkan hati kita, yang mengguriskan hati kita. Kita maafkanlah mereka, supaya apabila kita maafkan orang, Masya Allah, hati kita akan jadi tenang. Masya Allah. Yang keenam, melakukan qiyamul lail. Pada hari ini, tuan-tuan, perempuan, kadang-kadang kita ni tidur, duduk rumah, kan, tak pergi mana. Kadang-kadang tu pergi dapur, makan, kemudian tidur, kan. Kadang-kadang kejap-kejap terjaga, kejap-kejap terjaga. Kadang-kadang bila jaga, Allah Ta'ala bagi kita jaga dalam pukul 2, pukul 3, pukul 4, kadang-kadang tak tidur lagi. Jaga sebab apa? Habis dah tak pergi mana duduk rumah, siang hari dah tidur dah tadi. Bila malam susah nak tidur, tidur sekejap jaga, ataupun bangkit pergi tandas, kan. Jadi terlanjur kita bangun, pergi toilet, pergi tandas, buang air kecil. Apa salahnya ketika itu kita mengambil wuduk untuk menunaikan solat tahajud 2 rakaat, solat taubat. Apa salahnya kita berqiyamul lail, kan. Alhamdulillah, dengan kita melakukan qiyamul lail ini, kita dekat ataupun kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketujuh, menjaga akhlak yang baik. Sebagai seorang Islam, kita disuruh menjaga akhlak kita baik. Percakapan kita, pertuturan kita, kelakuan kita, berhadapan dengan ahli keluarga, berhadapan dengan masyarakat, dengan kawan-kawan sekerja ataupun jiran tetangga. Kita mestilah menunjukkan akhlak yang baik. Kita tengok Rasulullah SAW diutuskan kepada kita di muka bumi ini, kepada umatnya, salah satunya adalah memberi contoh akhlak yang baik. Yang ke-8, menolong seseorang yang berada dalam kesusahan. Hari ini, tuan-tuan dan perempuan, ramai di kalangan masyarakat, bukan di Malaysia saja, satu dunia, apabila Allah Ta'ala uji kita dengan penyakit COVID-19, maka ramai yang terjejas dengan hilang pekerjaan. Di Malaysia sahaja pun banyak, dan juga apatah lagi di luar negara, kita tengok, kan. Jadi apa salahnya kita orang yang berkemampuan di kalangan kita membantu antara satu sama lain. Pada hari ini kita hendaklah membantu. Jadi kalau kita masak sedap-sedap itu, janganlah kita hanya upload di FB saja, tunjuk masak sedap-sedap. Kita tengok, kita tak tahu pula jiran sebelah rumah kita tu dia makan apa hari ni. Jadi kita kalau boleh itu, kita membantu, tolong menolong. Kita tengok
Macam sekarang ni kebanyakan alhamdulillah lah orang perseorangan, NGO dan juga kerajaan sendiri memberi bantuan yang banyak kepada golongan-golongan orang-orang yang susah ini. Hari ini tak gaduh dah. Hari ini kita dengar saja orang bagi tahu ada orang susah kat mana, terus ada NGO yang bermurah hati ataupun orang berseorangan di kalangan kita yang bermurah hati pergi membantu orang-orang yang susah. Yang kesembilan, menyantuni anak yatim di samping membantu fakir miskin. Jadi kita juga dituntut untuk membantu fakir-fakir miskin dan juga anak-anak yatim. Jadi kita tengok hari ni banyaklah orang-orang mengadakan rumah-rumah anak yatim, ataupun dia ada bisnes yang berjaya, dia sentiasa menderma kepada anak-anak yatim, kan, pada anak-anak yatim dan juga orang yang fakir miskin. Berbagai cara hari ni orang yang untuk membantu orang-orang yang susah dan juga orang yang miskin ini, kita tengok dibuat dengan berbagai cara. Contoh kadang-kadang tengok di YouTube kan, di YouTube dia tengok dia nak tolong orang yang untuk naikkan sale perniagaan. Jadi ada setengah-setengah tu dia buat YouTube, dia pergi cari tengok ada orang yang meniaga orang yang susah itu, kemudian dia masuklah dalam YouTube itu. Jadi kita tengoklah siaran dia tu, kita baru tahu pakcik ni susah, orang ni susah. Jadi ramailah yang membantu, bagi nombor akaun ramai yang membantu. Berbagai cara orang membantu orang yang miskin ini dan juga anak-anak yatim. Jadi alhamdulillah. Yang ke-10-nya mengajar dan juga membimbing muallaf untuk menghayati Islam dengan lebih baik. Sekiranya ada orang-orang yang muallaf, kita mestilah membantu membimbing mereka ke arah kebaikan, mendekati mereka, membimbing mereka untuk lebih mengenali Islam dengan cara yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita tengok hari ini, segala kebaikan itu adalah sedekah yang mana ditunjukkan oleh keluarga Rasulullah SAW pada kita. Pada satu hari, saya nak cerita sikitlah. Pada satu hari, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain ini, cucu baginda Rasulullah SAW ini ditimpa musibah dengan sakit. Jadi Sayyidina Ali dan juga Fatimah radhiyallahu anhu bernazar sekiranya anak-anak mereka berdua ini sihat daripada sakit ini, maka mereka akan berpuasa selama 3 hari. Jadi satu hari itu Allah Ta'ala memakbulkan doa mereka dengan memberi kesembuhan yang cepat sembuh. Bila ada nazar macam tu, Allah Ta'ala bagi cepat sembuh. Jadi apabila mereka cepat sembuh, kemudian mereka pun teruskanlah dengan nazar mereka dengan berpuasa selama 3 hari. Jadi satu hari untuk berbuka puasa, Sayyidina Ali ini pergilah berjumpa dengan orang Yahudi, nama dia Sam'un, untuk meminjam 1 sok gandum. Jadi apabila Sayyidina Ali tadi ni pergi meminjam kepada orang Yahudi tadi ni 1 sok gandum, dan dia pun bawa balik. Apabila bawa balik, segera bagi tahu kepada Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, jadi aku dah bawa balik gandum tadi ni. Jadi Sayyidina Fatimah pun mengambil 1/3 daripada gandum tadi ini untuk dibuat 5 roti. Masuklah Nepal satu tu untuk bantunya, jadi 5 roti. Jadi apabila 5 roti ni siap, mereka jadi satu hari itu Sayyidina Ali ini pergi menunaikan solat berjamaah bersama ayahandanya baginda Rasulullah SAW. Jadi apabila selesai menunaikan solat berjamaah, Sayyidina Ali terus segera pulang untuk berbuka puasa bersama dengan ahli keluarganya. Jadi apabila dihidangkan oleh Sayyidatina Fatimah untuk berbuka puasa, pada masa itu jugalah datang
seorang miskin memberi salam, Assalamualaikum wahai keluarga Rasulullah, dan aku juga di kalangan umat Rasulullah yang miskin, jadi aku tidak ada benda nak makan, berikanlah kepada aku sedikit makanan, mudah-mudahan Allah menggunakan kepada kamu makanan daripada syurga. Maka dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga ini Saidina Ali bersama Saidina Fatimah dan juga anak-anaknya memberikan makanan itu kepada orang miskin tadi. Jadi mereka hanya membuka puasa dengan sedeguk air sahaja setakat membasahi tekak. Kemudian di esokkan harinya, Sayyidatina Fatimah juga mengambil 1/3 daripada gandum tadi untuk membuat roti juga. Jadi seperti biasalah, apabila Sayyidatina Fatimah menghidangkan roti untuk ahli keluarganya berbuka puasa, ketika itu jugalah datang seorang anak yatim memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, wahai keluarga Rasulullah, aku adalah anak yatim, bapa aku telah meninggal syahid setelah peristiwa di Uqbah. Dia kata, bapa aku syahid meninggal dalam peperangan di Uqbah. Jadi aku tidak ada makanan untuk makanan hari ini. Jadi berikanlah aku sedikit makanan. Mudah-mudahan dengan makanan yang kamu beri itu, Allah mengurniakan kepada kamu makanan di syurga. Jadi seterusnya itu hari kedua, dan juga tunggu esok harinya hari ketiga. Jadi bila hari ketiga itu, Sayyidatina Fatimah membuat semualah roti yang ada sedikit. Kemudian apabila dihidangkan masa nak buka puasa itu, seperti biasalah datang lagi seorang ni memberi salam, Assalamualaikum wahai keluarga Rasulullah, berikanlah sedikit makanan kepadaku. Aku ni adalah orang tawanan kamu, kamu yang menawan aku, dan sewajarnya lah kamu beri makanan kepadaku, kerana aku hari ini tak ada makanan. Jadi Ali dan juga Sayyidina Fatimah serta ahli keluarganya memberikan makanan itu kepada orang tawanan itu. Jadi mereka macam biasalah minum air sahaja untuk berbuka puasa pada hari itu. Kemudian hari esoknya, Sayyidina Ali dan juga Fatimah membawa anak-anaknya Sayyidina Hasan dan juga Husin berjumpa dengan ayahanda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila tengok Rasulullah merasa sedih sebab tengok anak cucundanya Sayyidina Husin dan juga Hasan ini berada dalam keadaan macam lemah, tak bersemangat kerana 3 hari puasa tak makan. Kan mereka hanya berbuka puasa dengan minum air kosong sahaja. Maka dengan itu Rasulullah SAW terus memohon doa kepada Allah Subhanahu Taala. Turunlah malaikat Jibril berkata, Assalamualaikum wahai Muhammad dan ahli keluargamu, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan risalah gembira dan salam buat ahli keluargamu. Lalu turunlah ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Surah Al-Insan ayat 8 hingga 9. Maksudnya mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan, sambil berkata dengan lidah, dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Menurut sebahagian daripada tafsir ini, kisah inilah yang menjadi asbab turunnya ayat ini. Jadi begitulah kita tengok betapa mulianya keluarga baginda Rasulullah SAW, iaitu anak-anak Fatimah dan juga menantunya Sayyidina Ali serta cucunya Sayyidina Hasan dan juga Husin, memuliakan, memberi makanan kepada orang yang lebih memerlukan kepada mereka, walaupun dikala itu mereka berpuasa dan juga mereka
pun memerlukan makanan, tetapi dengan hati yang rendah diri dan juga hati yang mulia, mereka memuliakan orang lain daripada kehendak sendiri. Sekian dahulu untuk tazkirah saya pada malam ini. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.